What's up guys, go back my channel Dami Ghost Story. Jangan lupa subscribe channel Dami. Jangan lupa like video Dami. Jangan lupa share video kat kawan korang, family korang. Jangan lupa komen video Dami. Sekarang Dami nak buat apa video? Video selam kisah rumah Mona Fadi. Misteri rumah Mona Fadi. Jom let's start cerita Misteri rumah Mona Fadi, guys. Let's start kisah misteri rumah Mona Fadi. Let's start. Ni rumah Mona Fadi. Kalau jom. Okay. Tragedi pembunuhan negeri bekas ahli dawai udara negeri Aduh patut dalam Datuk Idris Muhammad International Historis pada Julai 11 tahun 1993 di Ulu Dol pernah mengepakkan negara sehingga mungkin di dalam laut bahar itu menjadi sebutan orang ramai selamat beberapa tahun. Kini selepas lebih 21 tahun berlalu, lokasi pembuahan laut rumah sebelum siap di dalam Kampung Bama Dol masih lagi wujud, namun dipenuhi peluka, susah naik sunyi dan agak jauh dari laluan orang menjadikan tempat ini seperti diseluni dengan misteri tersendiri. Junaid, penulis dan jurukapa pada waktu siap sudah membagikan rasa seram dan melemah bulu norma. Tidak dapat dibayangkan kalau berada dalam rumah di dalam waktu malam ada atau tengah malam. Demi the feel masuk rumah Mona Fadi seram. Korang tutup mata. Feel kita dalam rumah Mona Fadi. Macam mana? Rasa seram ke? Rasa seram? Dan bulu rumah tanah kolat naik. Boleh tak? Di kapal lubang tempat mayat ditanam di kawasan rumah Mona Fadi. Di kapal lubang tempat mayat ditanam di kawasan rumah Mona Fadi. Kami tolong kapal tu selam gila. Mona Fadi letak mayat materi kita dalam tu lubang tu. Selam gila korang. Hidup. Jom siapa cerita. Mayat masalah yang dikenali kelat 18 bahagian dijumpa tertanam dalam lubang sedalam kira-kira 18 meter di satu bahagian rumah itu dan permukaan diolakan untuk ada. Okay. Penduduk asal Ulu Sekorli Kudi 62 atau lebih masalah dibagi Pak Tuan bersetuju membawa penulis meninjau tempat rumah sebelum siap itu yang pernah menjadi kedinaman sementara kepada pesanan Pemuda Muhammad Effendi Abdul Rahman dan isteri Masna Main atau Mona Fadi serta pembantu mereka Jusnami Hal Hussein. Pak Tuan yang pernah bertugas di Mesir dalam luar kini mentanah ikan kelar di Kampung Permah Lawas. Perhabilan Kampung Bamadon memberitahu penulis dulu rumah itu boleh dilihat dengan jelas dari tepi jelas saja. Tapi kini persekitaran kita buhi peluka dan penulis dibawa Pak Tuan ke lokasi pembunuhan berfil tinggi di menulisi pelaka perhabilan tapi jumlah sunat dulu. Ni kapal Pak Tua 7
menunjukkan rumah Mona Fedi Rosa tu. Terus apa? Jom seperti itu. Jom menunjukkan dapat 12.15 tengah hari apabila Pak Tua menunggukan motosiklet tiba di lokasi seperti dijanjikan. Beliau membawa penulis dan jurukapal meledak berluka menuju ke depan rumah sebelum siap tu. Selepas 10 minit berjalan kaki, lokasi pembunuhan berada betul-betul di hadapan mata kami. Jatuh berdegup kerja berdalam namun Pak Tuan memberi keyakinan kepada kami tidak apa-apa akan berlaku. Perkesetelan yang sana sunyi hanya keadaan solar sekali walaupun pada siang hari rumah yang nampak seperti sudah dirobohkan. Pada beberapa bahagian itu dibunuhi dengan berluka berkain sepada pokok basah tubuh di bahagian tepuk manakala akhirnya menyusuri diri rumah. Dulu rumah ini menjadi tumpuan kegiatan kulufan jatuh dirobohkan supaya ia tidak dalam didiami, tapi inilah tempat lokasi pembunuhan awal masalah kata Pak Tua pada awal perbuatan kami. Okay. Pak Tuan menunjukkan kepada penulis peluru rahsia tersebut dengan lupa dibawa rumah perkenan air yang menjadi tempat mayat masih ditanam kan dinamai salah cakap ditanam. Jelas ia lupa perkaan asal ia digali sepakat luar rahsia kepada pasangan pemuda itu untuk masuk ke dalam rumah, tapi apabila masalah dibunuh mayat ia ditanam di dalam pembah perkaan air. Pak Tua juga menunjukkan kepada penulis bekas basah seperti tangki air yang tidak digunakan dijadikan tempat mayat masalah disembunyikan sebelum ditanam di dalam lubang perkaan dan penguatkan di semua itu. Saya difahamkan banyak kesan dipercikan dan darah ditemu di satu bahagian rumah ini. Polis menggali lubang di berjalan lokasi banyak masalah ditanam dan menemu sebahagian anggota badan yang digelap. Kini lalu Mona Fedi beri lari dekat polis. Dan suami dia berlari ni kapal lalu Pak Tua menuju Pak Tua tujuk dan Mona Fedi suami dia berlari dekat polis tu. Pak Tua menunjukkan kawasan Sunan tempat berjalan ikat pada malam kejadian kes pembunuhan itu. Seperti itu. Pada malam kejadian saya berhalu balik berjalan ikat di Sunan dan berhampiran rumah berkenaan. Sebaik saja saya melintas di tempat rumah itu, saya terpada keribuan Mona Fedi. Beliau berdiri di muka pintu rumah sebelum siap ini. Keesokan harian saya dapat tahu pada malam kejadian sepasukan polis dari Colombo di kedua Tan Sri Sama Khan menemui mayat masalah ditanam di dalam lubang ini. Selepas awal dilaporkan hilang selama beberapa hari, cerita Pak Tua yang masih kuat kulanya. Walaupun semakin dimamar usia, Pak Tua juga membawa kami meninjau beberapa bahagian lain di dalam rumah itu, termasuk bilik tidur Mona dan suaminya. Katanya siapa pun tidak
dibenarkan masuk ke dalam bilik berkenaan kecuali suami isteri itu sahaja kerana laki bilik Julami boleh terletak di bahagian belakang rumah itu bersebelahan dengan dapur. Ni rumah belum siap rumah Mona Fedi. Pak Tua tunjuk menunjukkan rumah Mona Fedi belum siap. Tepat 2 minggu sebelum kejadian pembunuhan itu, beliau pernah terserempak dengan Mona di Pekan Uludon Penghampiran Sekolah Kebangsaan Uludon. Namun mereka tidak sempat berbuat. Ketika bertemu Mona, hati kecil saya berbisik ada kejadian buruk akan menimpa Uludon. Tak lama selepas itu penduduk kampung dikepakkan dengan penemuan mayat masing di rumah yang diami. Mona kata Pak Tuan mengakhiri ceritanya. Pada 11 Februari 1905, Mahkamah Tinggi Temurni menjatuhkan hukuman katuh sampai mati terhadap Mona Fedi serta Julami apabila didapati bersalah membunuh masalah di sebuah rumah tidak bermabuk di kampung Pemandu pada jam 10 malam 2 Julai dan 12 malam 8 Julai 1903. Ketiga-tiga mereka menjalani hukuman katuh hingga mati pada 2 November 2001. Jom cuba cerita. Kronologi kes pembunuhan Datuk Muhammad Nasrullah Idris. Nombor 1. Julai ini adalah tertuduh pertama. Kes itu menaikkanlah Mona tuduh ketiga dan Muhammad Afedi tertuduh kedua. Mereka didakwa mengikut Sel 302 kerana kesalahan yang dibacakan bersama Sel 34 kerana sama kerana membunuh masalah. Nombor 2. Mereka didapati bersalah pada 9 Februari 1905 oleh Mahkamah Tinggi Temurni Law dan dijatuhi hukuman katuh sampai mati. Nombor 3. Pembunuhan dipercaya pemustik wal kerana beberapa jam sebelum masalah dikelar. Pesanan itu menunjukkan mengeluarkan wang tunai hampir 3,000 juta daripada berapa bank dengan alasan boleh mengkedarkan jualan itu sebab masalah mati bunuh. Oh my god, dah gila orang mati bunuh nak bagi duit Mona Fedi 3,000 juta. Mona Fedi jahat gila bunuh orang. Kelak 14 tu pandai dia. Oh my god, salah. Naik. Okay, nombor 3 dan nombor 4. Wang itu kemudian digunakan untuk membeli kereta Mercedes Benz 280 dengan harga 105,000 dan telefon bimbit 1,500 secara tunai. Mereka juga membeli perangkat kemas berjumlah hampir 40,000 selain peralatan elektronik dan telefon 20,000. Oh my god, bagi duit Mona Fedi beli full kereta, baju dia, gelar kemas, mas dia. Senang. Nombor 4 dan nombor 5. Mona tolong menjalani pembedahan estate dengan kos lebih 13 pada 15 Julai 1923. Dan 5 nombor 6.
Kes nombor 6. 18 Julai 1993, selepas 2 minggu masalah gagal di Kesah UMNO bahagian laut membuat laporan polis di Balai Polis Laut menekan penghilangan kendal nombor 6. Nombor 7. Kes nombor 7 Munafidin. 19 Julai 2003, polis menemukan sisa dan kehilangan masalah Julami dibawa polis ke rumah di Hulu dan polis menemui video kapal Kelantan Alhaban sijil usaha milik masalah. Nombor 8, kita cerita kes Munafidin. 20 Julai 93, kira-kira jam 11.45 malam, Muhammad Afandi dan Mona Intidahat di sebuah rumah Jalan 227C Ser 5 Wasa Maju Kuala Lumpur. Dan dalam kes nombor 9 Munafidin. 21 Julai 2003, Munafidin dibawa ke Balai Polis Laut Kedah. Kes nombor 9. Kes nombor 10. Kes Munafidin. 23 Julai 1993, mayat masih dijumpa di sebuah rumah di kampung Ramai Dor Olodor Laut Bahar. Mayatnya dipotong 12 bahagian tertanam di bilik stok. Dan kes nombor 10. Kes nombor 11 Munafidin bunuh Menteri 19 tu. 1 Ogos 1993, laka 3 peranak ditemu di 2 tempat di Terengganu, dikata dikalat dan tenam habis sama dengan pembunuhan masalah. Kanada nombor 11. Nombor 12 kes Munafidin. 10 Ogos 1993, polis mendapat berita laman terhadap Muhammad Afandi Munandad Julami hingga 16 Ogos lagi. Lepas selesai dan polis memburu kes pembunuhan seorang wanita Fatimah Muhammad 32. Dan nombor 13 kes Munafidin. Nombor 13 dan nombor 14 kes Munafidin. 17 Ogos 1993, polis dapat berita mahkamah supaya pasangan promo itu dan Julami ditahan di Berjalan Bodoh dan Kaca. Nombor 15 kes Munafidin. 26 Oktober 1993, siasatan awal kes pembunuhan masalah permohonan di Mahkamah Legislatif Laut. Nombor 5 dah. Nombor 16 kes Munafidin. 18 Disember 1993, Mahkamah Legislatif Laut melitaskan kes itu dibawa ke Mahkamah Tinggi Temerloh untuk pembicaraan atas tuduhan membunuh. Dah nombor 16. Nombor 17 kes Munafidin. 3 Desember 1994, Muhammad Afandi dan Mona dihadapkan ke Mahkamah Tinggi Temerloh atas tuduhan membunuh masalah. Nombor 17 dan 18 kes Munafidin. 11 Desember 1994, berjalan kes pembunuhan masalah bermula di Mahkamah Tinggi Temerloh. Julami, Muhammad Afandi dan Mona mengaku tidak bersalah atas tuduhan niat bersama membunuh masalah. Nombor 16 dan nombor 17 kes Munafidin. Sebelum Februari 95, Mona
bunuh Muhammad Afendi Monan dan Julami ya, tetapi dihadati masalah membunuh masalah dihantar ke Pelajaran Kerja. Keadaan 17 18 kes Afendi. Antara 16 Februari 1995 hingga 20 Oktober 1997, Muhammad Afendi Monan dan Julami mengemukakan notis nubuat di Mahkamah Tinggi Temerloh dan Mahkamah Lahore. Kan 18 kes 11 kes Afendi. 24 Oktober 1997, Hakimi Mahkamah Lahore Datuk Gopal Sri Lam, Datuk Abdul Malik Ahmad dan Datuk Umar Farouk Syed Abdul Halik menolak lalu Melaka Kedah 1920 kes Afendi. 2 November 21 5:59 pagi, Mona Afendi dan Julami dikata selatan di Pelajaran Kerja. Okey. 21 kes Mona Afendi ni last. Mona dan suaminya Mona Afendi telah disematikan di dalam perkumpulan ahli-ahli karya Masjid Kenan di Kapur Sungai Katai Gajah. Suami dikebumikan di kampungnya Kapur Telegoi Perubahan Kanan Serono. Okay. Kita ni semua orang baca Fatihah materi Tato Malafadi nanti apa kita doa Dato' Idris Muhammad Ismail Isteri baca Fatihah. Video cerita Damil kisah Munafid rumah misteri rumah Fadi ni Dami dah baca. Kalau boleh komen video, komen Dami nak dengar cerita seram Dami lagi. Okay, tu jangan lupa subscribe Damir channel Damir Ghost Story. Jangan lupa like video Damir. Jangan lupa share video kawan-kawan. Jangan lupa komen video Damir. Bye guys, cuba video cerita seram Damir lagi. Bye guys.